Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita sama lagi PDPR kita berkaitan dengan subjek fizik kita iaitu elektronik, masih di bawah elektronik. So, kita dah belajar tentang elektron, kita dah belajar tentang pancaran fermion, kita dah belajar tentang semiconductor, ingat lagi? Pentavalence dan trivalence. Cikgu ulang sekali lagi, cuba jawab dalam chat ataupun jawab secara mulut. Pentavalence contohnya unsur apa? Lupa. Pentavalent contoh. Seorang tak jawab. Silikon lah, ingat silikon. Silikon pula. Apa semiconductor, contoh apa? Silikon kan? Lagi? Cek balik nota lepas. Nak kaji ni. Pentavalence. Unsur bentuk pentavalence. Trivalence apa? N apa dia? P apa dia? N adalah bersifat apa? P bersifat apa? Lohong ke, elektron ke, negatif ke, positif ke? Ingat lagi? Ingat. Jawablah. Kau tak Kalau jawab? positif lohong. Positif lohong. Iaitu jenis P kan? Kalau N jenis negatif. Okey, yang tu sebut tadi trivalent dengan pentavalence tu. Unsur-unsur yang cikgu hafal. Kalau pentavalent contohnya? Unsur? Phosphorus. Arsenik. Arsenik. Betul lah arsenik. Betul. Pentavalence tu jenis N ke jenis P? Jenis N jenis P. Alamak, korang ni belajar itu baru belajar. jenis Jenis apa? Semiconductor. Diode semiconductor. So, kita ulang sekali lagi semiconductor, kita ada jenis ni, tetravalent, pentavalence iaitu arsenik, phosphorus dengan antimony. Kalau jenis yang ni jenis N kalau jenis P kita ada trivalence iaitu contoh boron, rhodium dan gallium. Unsur untuk semiconductor contohnya silikon. Yang bersilikon boleh pakai apa lagi? Silikon lagi apa lagi dipakai? Silikon, germanium, plumbum dan sulfida. So remember that this item sebab soalan objektif selalu keluar. Kita identify kan apa itu contoh trivalence, apa itu contoh pentavalence, dalam objektif ada keluar. Walaupun tak keluar subjektif, keluar dalam objektif. Alright, so hari ni kita nak belajar tentang tajuk seterusnya dalam dalam elektronik iaitu transistor. Ini yang kita belajar itu semiconductor ni transistor. Cuma dua nota ni kita gabungkan. Ini dalam bahasa English kita buat bahasa English dulu. You ready? Semua sedia Nota sebelah, nota di sebelah, kata kosong di sebelah. Jangan kosong geminda kamu. Boleh? Are you ready Kita sediakan semua file kamu semua. Kita teruskan dengan nota yang pertama, itu transistor. Apa yang dimasukkan transistor? Transistor ni adalah kesinambungan daripada semiconductor jenis N, P, jenis PN. Kalau transistor dia ada 3 kaki, tengok. Dia 3 kaki. Ini pernah kamu nampakkan masa kamu belajar kemarin hidup dulu. Betul tak? Iaitu transistor Dia ada pengumpul, pengumpul, apa lagi? Lupa dah tu. Nanti kita tengok
Okay, so ada 3 kaki. 3 kaki mewakili jenis P, jenis N, jenis P, ada NPN, ada PNP dan sebagainya. Okay, transistor. Apa fungsi transistor? Transistor is made of semiconductor material yang saya sebut tadi. Adakah jenis N, ada jenis P, ada jenis P, ada jenis N dan sebagainya. Okay, transistor is produced by a teachings N-type semiconductor and P-type semiconductor yang saya sebut tadi. Okay, transistor is used as electronic switches or current amplifier. Maksud di sini sama ada transistor digunakan untuk jadikan sebagai switch switch on secara automatik. Contohnya lampu jalan raya Jalan raya kalau malam ke, kalau gelap ke, kalau nak hujan ke, tiba-tiba lampu terpadamkan. Ya, tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun yang tutup on off lampu tu dia secara automatik. Digunakan transistor, salah satu komponen untuk mematikan lampu dan menghidupkan lampu jalan. Okay. Satu lagi current amplifier. Ini terdapat di dalam speaker. Speaker di mana speaker boleh mengeluarkan getaran dan menghasilkan bunyi yang cantik. Bagi contoh kalau cikgu menyanyi, okay, speaker akan keluarkan suara cikgu. Exactly what I song. Okay. Okay, there are two type transistor iaitu transistor NPN disebut tadi ataupun transistor jenis PNP. Okay, dia berbeza. Okay, NPN untuk apa? PNP untuk apa? Okay, clear? Okay, progressive transistor. Bagaimana nak hasilkan transistor ni? Tengok. Kalau jenis NPN attachment, okay, jenis tu, kalau kita beritahu diode semiconductor tadi kita ada 2 je kan? Ada NPN, satu lagi PNP. Timbas kembali. Okay, jangan tengok lagi. Back. Kalau jenis diode kita belajar sebelum ni. Okay. Okay, ya. Ingat lagi. NP. Positif dan negatif. Okay, kita sambungkan. Lampu. Lampu mentol Okay, menyala ke tak menyala? Tak menyala. Kenapa? Balik negatif. Dari pincang apa ni? Ini pincang songsang. Songsang. Are you sure? Positif bertemu dengan negatif. Betul Salah Dia tak ikut laluan. Kalau ini P, ini N, positif akan masuk. Dia akan teruskan perjalanan dan masuk. Betul? Apa fungsi diode ni? Fungsi dia tujuan apa? Mengalir dalam satu arah. Okay. Mengalir dalam satu arah. Okay. Maksudnya dia tidak boleh U-turn. Dia tak boleh berpatah balik Dia hanya mengalir satu arah je. Sebab itulah kalau kamu letak N kat snipis ni, so dia tak boleh mengalir sebab ni one way. Okay, kalau cikgu tukarkan terminal ni positif, ni negatif, maknanya arus mengalir, boleh lalu lah kan? Ini ialah one way. Are you understand? Okay, good. Tak jawab, cikgu jawab. Alright, so kita teruskan. Mari tengok macam mana struktur binaan bagi transistor. Sekejap. Okay, boleh nampak ada di gambaran untuk diode. Okay. Untuk NPN, transistor jenis NPN, kita tahu kalau N ni adalah bersifat negatif, ni positif, ni negatif, betul tak? Right, so NPN. Okay, NPN satu lagi PNP, susunan begitu. Okay, positif, negatif, positif. Okay, ada tujuan ni kenapa disusun begini. Ada 2 jenis tujuan dia untuk transistor sama ada dia jadikan switch automatik, yang kedua ialah menggerakkan amplifier, menghidupkan amplifier. Okay, terminal of transistor. Terminal transistor ada 3 kaki ada 3 terminal dia yang 3 kaki kita sebut tadi tu. Pertama tadi salah satu dia pengumpul dia sebut tadi. Okay, collecting ialah pengumpul. Yang di tengah-tengah itu ialah base. Yang seterusnya ialah emulator, pengeluar. Okay, pengumpul maksudnya input lah. Dia masuk dalam ni, tapak, pengeluar. Emulator dah pengeluar dia mengeluarkan output lah. Okay, lebih kurang. Dia faham Collector, emulator dan base ataupun pengumpul, pengeluar dan pengumpul, pengeluar dan
tapak. Okay. Simbol dia macam ni. Tengok. Tengok betul-betul simbol dia anak panah di sini. Ini yang bezakan. Kalau anak panah ini menunjukkan dia ke bawah, bermaksud ini adalah jenis NPN. Catat nota NPN, negatif, positif, negatif. Iaitu jenis NPN, iaitu anak panah ke bawah. Okey, di mana atas adalah kolektor, bawah dia adalah emitter. Okey, mana dia keluar ke arah emitter. Kalau jenis PNP pula, untuk transistor PNP, P dia pertama, yang kedua N dan P. Tengok, punya saiz dia. Saiz dia berbeza. Okay. Yang tengah-tengah selalunya kecil sikit. Okay. Sama juga kolektor, base dan emitter. Sama je kaki dia, cuma yang bezanya adalah dari segi dalamnya dia. Okay. Okay, simbol dia macam tu, tengok betul. Simbolnya anak panahnya ke atas. Maksudnya anak panahnya ke arah tapak. Ni tapak base ni kolektor dan ni emitter. Okay, nampak tak? Boleh faham perbezaan antara transistor NPN dan PNP Boleh? Okay, catat dalam kerota kamu. Alright, kita lihat sekali lagi. Macam mana transistor dalam amplifier pula? Amplifier is used to amplify a current. Dia meningkatkan jenis arus yang masuk. So amplifier is widely used as audio amplifier such as in radio and television. Untuk mengeluarkan bunyi tu. Transistor used to build an amplifier. Okay, sebagai contohnya sini. Okay, connection to NPN transistor has amplified. Okay, ni adalah rintangan. Ni rintangan. So, ini jenis apa ni? Semua sampai tahu juga. Ini transistor jenis apa ni? Adakah dia NPN atau PNP? NPN. Okay, jelas NPN. Maksudnya macam mana kamu tahu? Anak panah dia ke bawah. Jadi inilah base, inilah kolektor, ini ialah emitter. Okay, kita tengok. Ni arus positif kat sini. Negatif. Nampak dia pakai dua arus. Positif negatif. Nampak? Satu yang current yang besar. Ini caranya BLT lah yang besar kan. Contoh nak hidupkan lampu jalan kan. Ini selalunya switch automatic dia ada bateri kecil kat sini. Okay. Di mana bila arus mengalir dari atas ke bawah, atas ke kanan ni, iaitu arus ni masuk. I dipanggil IB dan ini adalah IC. Dan ni IE. Okay, tengok dia punya sequence dia. Okay. So base circuit itu, so BE junction for bias. Okay. So collector kat atas Okay. Ini ialah positif mana arus akan mengalir. Dipanggil IC collector. Bila semua mengalir ke arah satu tempat, dia akan menghasilkan satu arus yang keluar di sini. Yang keluar kat sini. Okay. C positif, B positif, okay. Kadang akan berjumpa pada ni. So semua mengalir sebenarnya arus mengalir ni positif kan. Arus positif mengalir, IB dan IC campur menghasilkan IE. Okay. Okay, dia punya junction ni lah kan. Okay, di mana current dia akan menunjukkan dia pergi ke bawah. Dia akan pergi ke bahagian emitter ataupun pengeluar. Okay, ni belum lagi kita tengok dia punya function dulu Okay, untuk connection to NPN, tadi adalah NPN juga sama. Okay, ni tengok. Sama juga tadi, when the base current IB flow, maksudnya IB tadi ni, cuba sebut tadi tu, IB tu mengalir, kita hidupkan switch, arus akan mengalir di atas sebab dia positif kan, positif mengeluarkan arus. So IB akan jadi mengalir. Kemudian yang kedua, collector current IC flow through the transistor, maksudnya daripada positif ni juga ada dua positif negatif, ada current dua, akan mengalir masuk kepada IC. Okay, through the transistor masuk ke dalam. Okay. Yang ketiga, emitter current IE be produced. Okay, jika IB ni campur dengan IC ni, wujudlah IE.
Tetapi kalau IB ni tak flow, tak ada current, kita buka ITAR, so IB ni tak ada. So IC ni tidak mampu untuk menghidupkan IE, nampak tak? IE, jadi IE tak akan keluar current. Tapi jika IB ni masuk current dia, okay, jadi IB tambah IC ni maknanya ada kapasiti untuk menghidupkan IE ni terjamin. Nampak tak? Maksud cikgu, dia perlukan gabungan antara dua arus ni untuk hidupkan IE. Jika hidup maka arus lalita akan jadi lengkap. Dan jika ada lampu ke apa akan menyala lah kat kawasan ni. Kawasan ni menyala lah lampu-lampu semua kan. Tapi jika IB tak hidup, maka tinggal IC saja. IC ni tak mampu nak mengalir ke dalam. Okay. Sebab apa? Arus ni telah dipotong sebab tak hidup IB ni. Sebab itulah ditekan menyala. Tapi jika IB ni hidup, maka kedua ni hidup, akan jadi masuklah. Ini sebenarnya kita belajar tentang ni sebab dia pelajaran KSSM tak belajar tentang tu. Dipanggil apa, GAT. GAT ni tak belajar ni, GAT ni dalam KSSM. KSSB ada belajar. Kalau I hidup, B hidup, maka dia akan hidup. Kalau kosong tak hidup, ni akan kosong. Kalau kosong dua-dua tak hidup, maka dia kosong. Ni kalau tak belajar ni, sayang tak belajar. Tapi tak boleh nak apa, tak belajar lah. Okay. So ini adalah berkaitan dengan transistor. Maksudnya dia perlukan kebergantungan antara dua currents yang menghidupkan collector. Emitter, pengeluar. Pengumpul dan base kena ada current dia. Kalau tak ada, tidak boleh mengeluarkan sesuatu current. Okey, mari kita tengok contoh nanti . So IE adalah hasil tambah daripada IB dan IC yang cikgu sebut tadi. So a bigger magnitude of current produced. Clear? Bigger magnitude current produced . Maksudnya jika ada satu hasil tambah antara dua current ni, dia akan menghasilkan current yang besar untuk keluar. Okay, contoh switch automatic yang sebut tadi. So there are two type of automatic controller features. Okay. Light controller automatic switch, seperti cikgu sebut tadi, lampu jalan raya. Jalan raya bila hujan ke, nak malam ke, dia tiba-tiba terbuka lampu dia. Okay, tak ada orang yang tekan hidupkan switch . Tak ada orang yang hidupkan switch. Jangan anggap begitu . So dia akan buka secara automatik dengan ada transistor ni lah yang menggunakan automatic switch. Ada berkaitan dengan satu diode dipanggil diode peka cahaya. Okay, untuk menghidupkan lampu jika waktu malam. Jika waktu siang, dia akan mematikan switch. Okay. Hanya switch yang kecil saja. Dia tak perlukan current yang besar. Current besar itu untuk menghidupkan lampu yang besar. Tapi switch automatik ni ada satu bateri kecil untuk mematikan automatik. Secara automatik . Yang kedua, straight line which the size not on the line, which the switch off the day is automatic. Okay. Yang kedua ialah heat controller automatic switch. Ini contohnya macam perik nasi . Perik nasi ke, serika ke. Okay, bila satu tahap panas, dia akan matikan switch. Okay, contoh satu lagi aircon. Aircon bila kamu set suhu dia, contohnya kamu set 27 darjah Celsius. Sampai tahap suhu 27 Celsius, dia akan secara automatik matikan. Dengan satu dipanggil diode peka Hubbard. Diode peka Hubbard. Satu lagi diode peka cahaya. Ada nama dia, nanti kita tengok go through nanti sikit-sikit. Okay. So example fire alarm ni salah satu daripadanya. Kalau kesan satu haba panas, bunyilah jam pula. Dia fire alarm. Kumpul di padam. Kan? Kadang kalau kesan haba, ada sprinkler dekat bangunan tu akan terbuka dan memacut air untuk matikan benda apa yang panas di bawah tu. Okay. Okay, contoh di sini base understanding of automatic switch. Okay, ini kalau ikutkan automatic switch dia gunakan produk transistor NPN . Sebab apa? Aku nampak anak panah dia ke bawah. Biasa kita guna ke NPN. Okay, ini adalah model switch automatic saja. Okay. Alright. So ini adalah rintangan. Ini semua R1, R2, R3. Okay, rintangan semua letak. Ini adalah bekalan bateri. Ini bateri. Bateri ataupun dipanggil DGE. Guna bateri DGE dia tak guna volt. Okay. Volt ni
salah satu lagi Fitri. Okay, boleh tak kalau kita ambil kira dia punya keadaan. Right. So R1 di situ, R2 di situ, R3 di situ Okay, dipanggil voltan B dan voltan B adalah hasil daripada gabungan VI. VI itu adalah voltan asal. Betul. Dia adalah gabungan litar sesiri dan selari sebab itu dipanggil R2. R1 tambah R2. Kemudian dia akan jadi litar selari. Okey. Ini tak perlu kamu nak tahu boleh juga, tak masalah. Mana dia dapat So value of V potential different across R2 is very important in determining whether its transistor is active ataupun tak aktif. Maksudnya turn on ataupun turn off. Okay, V ni V voltan yang flow masuk ke dalam ni, adakah dia mencukupi untuk menghidupkan switch? Okay, itu bergantung. Kalau tak cukup, maksudnya dia tak boleh aktif. Kalau cukup, voltan dia mengalir, maka dia aktif. Dengan berpandukan kepada apa? Tengok, R1 ni sama ada kita pasang diode peka cahaya ke ataupun heat automatic ke dan sebagainya. Tengok, ni ada litar seringkas. Okay, tengok dulu, ada satu lagi. Okay, VB depending of R2, R1 jika sebut tadi, bergantung kepada R1 dan R2. Jika R1 dia kurang, maka VB dia kurang. Kalau VB dia kurang, maka dia tak boleh flow masuk dalam transistor. Dia tak boleh masuk, kan kita kata tadi, emitter ni IE ni adalah tambah dengan I. Hasil dia bertambah IB tambah dengan IC kan. Kalau tak cukup IB ni down, maka tak hiduplah IE ni. Sama juga, ni kes voltan Kalau voltan yang masuk ke dalam ni tak cukup, maka tak hiduplah ni. Okay? Okay, kita tengok contoh di sini. Ada contoh. Okay, dia bagi contoh di sini di mana situasi yang jika R2 ialah is high VB, di kawasan ni high VB, voltan ni tinggi, transistor is active. Okay. If R2 is high VB, become is high, saya sama dia ni. Ayat dia. Beza dia. Sama kan ayat dia? Okay, saya nampak. Sama ayat, okay. Maksudnya jika R2 itu ialah high, maka VB high lah. Okay, R2 low, okay. Kalau di sini VB dia slow, VB dia down, maka tak ada cukup arus voltan yang masuk dalam ni. Tak cukup, maka apa terjadi? Dia tak aktif lah. Tak aktif. Senang je ni. Transistor dia memilih kasih. Kalau satu tak dapat, satu dapat, maka tak dapat dua-dua sekali. Ambil kurang macam itulah. Okay. Kalau dua-dua dapat, maka dapatlah yang ketiga. Okay. Okay, light controller automatic switch. Mari tengok salah satu daripada switch automatic, iaitu light controller automatic switch. Contohnya apa jalan tadi Light control automatic switch use light depend resistor LDR. LDR ni dalam bahasa Inggeris ialah light apa tapi kalau bahasa Malaysia ialah diode peka cahaya. Peka cahaya. Maksudnya apa terjadi jika waktu malam, apa terjadi waktu cerah. Okay, LDR ni kita letak pada R2 Okay, resistor LDR is high in the darkness and low in the bright light. Maksud di sini, rintangan. Resistor ni adalah rintangan, ingat lagi. Rintangan, kita ubah lagi sikit tajuk. Apa faktor rintangan? Ingat lagi formula dia? Lupa dah. Apa dah, lupa dah. Siapa ingat? Sekejap cikgu, saya tengok jap. Lupa dah, faktor rintangan ada 3. Jenis, panjang, dia Faktor jadi. rintangan ada 4. Apa dia? Ada 4. Rho, apa dia formula dia? Ada formula dia tu. Sekejap R sama dengan, kalau panjang L, semakin panjang rintangan semakin tinggi. Lagi jari, semakin sempit, jarilah bawah ni. Grow L per A. Luas kan? Per A.
Row Macam L. gawai konduktor. Okay, row L lah, row. So itu. Ya, Cik Padam balik buat sempurna sikit. Okay, ni berkaitan dengan rintangan lah. Cik buat lain sikit tajuk. Okay. So, row. Row L per A. Okay, row ni adalah jenis bahan, betul? Jenis bahan yang bagus, maka rintangan dia pun tinggi. L ni adalah panjang. Semakin panjang, semakin tinggi rintangan, betul? A ni adalah luas. Semakin narrow, sempit, kecil, rintangan makin tinggi. Okay. Tetapi untuk LDR lain sikit. LDR ni, jika dia waktu malam, R dia tinggi. Nampak ha? Waktu siang, siang, R-nya rendah. Okay. Kalau ikutkan satu lagi faktor mempengaruhi rintangan, iaitu suhu. Suhu tinggi maka rintangan pun tinggi, betul tak? Okay, suhu tinggi, rintangan pun tinggi. Tapi jangan kamu silap kan, siang walaupun siang dia panas, tapi sebenarnya untuk siang LDR ni fungsinya untuk merangkap cahaya je. Okay, dia tak merangkap haba. Kalau cahaya tinggi, maka rintangannya akan menjadi rendah. Okay, take note ha. Untuk LDR, malam rintangannya tinggi. Siang rintangannya rendah. Okay, tangkap. Boleh? Dan teruskan dengan data dia. Sebab kadang-kadang ada soalan subjektif tanya soalan begini. Bina satu switch automatic. Okay, 10 markah. Okay, contoh. Okay, ni rintangan dia. Macam biasa. Kita gunakan NPN. Biasanya NPN ni banyak digunakan. Switch automatic. Okay, sambungan untuk litar dia ada ni Yang ni sebenarnya sambungan yang litar besar ni. Dia ada satu lagi bateri. 55 kV. Sambung. Okay. Dengan lampu jalan. Besar ni lampu jalan ni. Okay, sambungan dia. Okay, ni bukan 5 kV. Nampak tak? Cuma yang litar yang di bawah ni, ni nak hidupkan benda ni dia. Nak hidupkan on ataupun off. Di kawasan ni saja nak hidupkan. Bila hidup ni, maka dia akan on semua sekali. Nampak tak? Ni botan yang rising. Ni botan untuk bateri. Ini ialah DGE. Ini ialah botan besar. Botan. Kita guna bateri cukup untuk hidupkan switch automatic. Okay. Right, so tengok sini struktur dia. Seperti mana saya sebut tadi, kalau VB ni tinggi, maka dia akan mengalir ke dalam transistor. Ataupun kalau IB ni tinggi, maka dia akan mengalir transistor. Sebab yang ni dah tinggi dah. Ni dah tinggi dah. IC kita dah tinggi dah sebab datang daripada yang atas ni. Okay. So mari tengok. Kalau LDR kita pasang waktu siang atau malam, tengok situasi sekarang ni apa. Okay, kalau rintangan dia tinggi kat sini, R dia tinggi. Kalau rintangan tinggi, adakah arus akan mengalir? Soalan dia. Senang tak arus mengalir kalau rintangan tinggi? Susah kan? Susah. Kalau susah, maknanya dia takkan hidup. Balik semua terjadi, kalau rintangan tinggi yang ni kan? Malam kan? Malam kan? Maknanya dia tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Tapi kalau kita tekannya lampu patutnya malam hidup kan? Okay, apa situasi dia sekarang? Okay, kita tengok satu persatu. Okay, seperti cikgu sebut tadi, DVD adalah bergantung kepada DI. Okay, R2 bahagi dengan R1 tambah dengan R2. Okay, rintangan untuk yang ada di atas tu Okay. So in bright light mata tu cerah So resistance LDR is low. Rintangannya rendah. Betul tak? Rintangannya sangat rendah. Kalau rintangan rendah maksudnya current akan flow masuk. Okay, current akan current. Susah nak tulis ni. Oh, ada mouse kat atas ni, patutlah.
current akan flow. Okay, kalau rintangan rendah akan masuk. Okay, potential differences of VB is low. Okay, so VB kita akan menjadi bawah. Okay, base current IB is small. IB pun akan menjadi small. Okay, LDR low. Resistance untuk LDR low. Sebab apa? Bright bright. Oh sorry, maaf cikgu. R kita bukannya low masih rendah kan? Low masih rendah. Potential difference VB is low. Okay, kita teruskan. Transistor is not active sebab VB kita rendah, IB kita rendah, maka dia tak boleh nak go through. Tak boleh masuk dalam transistor, maksudnya tak aktif lah. So IC is not flow. Dibagaikan tak cukup jabatan ni untuk menghidupkan dua jabatan ni bersambung. So ni tak ada, kalau ni tak ada maka jabatan ni tak bersambung. So IC kita dah cukup, masuk ke dalam IE saja, tak cukup current. So kalau tak cukup dia takkan bersambung. Okay. Kalau IB ni cukup current, jabatan tu akan menyambung kedua terminal ni, dia akan sambung. Dia akan hidupkan transistor. Tapi sekarang situasinya waktu siang dia ada rintangan yang rendah, maka dia tak boleh menyalakan lampu sebab rintangannya untuk IB dia sangat rendah, voltage untuk IB dia pun rendah. Okay, light supply is not light. Okay. Jika waktu malam rintangan dia sangat tinggi. Betul? Kan? Dia sangat tinggi. Right? So potential for difference of B is high. So voltage yang masuk akan lebih tinggi. So current IB akan menjadi lebih tinggi. So transistor is active. Okay? IC flow. Okay, dah aktif, IB ni aktif, maksudnya boleh masuk, dia akan menunjukkan satu jabatan untuk menyambungkan dua litar ni. Sambung lah kan, sambung cukup dengan current dia, maka IC tadi tu akan flow masuk, akan berjumpa dengan IE, maka hiduplah, akan nyalakan lampu tadi tu. Okay. Okay, exercise, mari kita tengok. Sekarang ni cikgu letak dia ke atas pula. Apa yang terjadi? Tadi R2 adalah LDR, sekarang terbalik. Kan? Terbalik. Maksudnya kalau siang, dia akan menyala. Dan malam, dia akan terpadam. Betul tak? Jika R1, R2 diterbalikkan, disongsangkan. Sebab apa dalam exam, dia akan confuse kamu kedudukan LDR tu. Di atas dan di bawah. Nampak tak? Boleh faham tak ni? Okay, so hati-hati dalam exam nanti To explain what happened in the darkness and bright light situation. Okay, kalau R1 adalah LDR, maka dia akan disebut begini. So, pada waktu malam dia akan bright light. Okay, R1 adalah low. Okay, sebab kalau waktu malam rintangan dia tinggi, sekarang kita bright light, cerah sorry. R dia adalah rendah, rintangannya rendah, maka R1 dia adalah low rintangannya rendah. So VB dia adalah high. VB kat sini adalah high. KIB adalah big, maka transistor is activate. Di waktu siang, transistor akan activate. Masuk di sini, senang je. Cikgu bagi conclusion sikit. Okay, kalau senang dah, ikut cikgu lah, cikgu tak terangkan lagi. Kalau LDR dia berada pada R1, okay. Tadi kalau LDR berada di sini, cikgu ulang sekali Kalau LDR berada di sini, okay. Kalau waktu siang, okay, rintangan dia menjadi rendah. Okay. Rintangan dia siang rendah. Okay. Maka IB dia adalah rendah. Siang. Betul. VB dia dah rendah. Okay.
okey, maka tak boleh go through pada transistor, tak menyala. Kalau malam, rintangan dia tinggi. Betul kan? Malam tinggi kan rintangan? Okay. Malam tinggi, maka VB dia rendah. VB dia tinggi. Maka IB pun dia tinggi, maka transistor tu waktu malam dia akan menyala. Okay. Dia akan terjadi jika kamu tukarkan LDR naik ke atas. Dia akan bertukar. Dia akan tukar function pula. Waktu siang dia menyala, malam dia padam. Buat apa pakai yang ni? Kan? So, situasi dia R1 dia akan ubah. Tapi dalam soalan dia keluar, dia terjadi confuse kamu. Kita terbalikkan. Situasi R1 ke atas, R2 ke bawah, R1 ke atas. Inilah switch automatic. Dah lebih lanjut tengok dalam rujukan kamu. Cuba fahami betul-betul lah. Berkaitan dengan IB, BB dan IC. Dan keluarnya IE. Okay, explain what happens is darkness, bright light equation. Kalau dark, masa rintangannya akan tinggi. Okay. Rintangan tinggi. Okay. Dan VB dia akan menjadi low. Untuk atas tadi kalau VB rintangan tinggi, VB tinggi. Okay. So IB akan jadi small, maka transistor is not activate dan it's not flow through the transistor and light bulb doesn't light up lah. Okay, settle untuk automatic switch light. So sekarang kita tengok heat. Heat lebih kurang sama je, cuma kita tukar kepada transmitter. Thermistor. Thermistor ni ganti LDR. The thermistor, jika thermistor is low when the high pressure is high. Kalau suhu tinggi, rintangannya menjadi rendah. Dia bersebalik. Sama juga tadi. LDR tadi Kalau cerah, rintangannya rendah. Gelap, rintangannya tinggi. Nampak? Kalau yang ni panas, rintangannya rendah. Kalau suhu dia rendah, rintangannya akan jadi tinggi. Nampak tak bezanya? Ada dua jenis yang dalam tanya soalan. Satu heat, satu lagi cerah gelap. Okay? Untuk peka, dari peka lah. Peka cahaya ke, peka haba ke. Okay? Contoh, tengok betul Sekarang ni transistor sesuai letak di atas. Kenapa? Jika dia dapati panas, maka bunyi siren. Nampak tak? Kalau tadi yang cahaya tadi kalau dia gelap, maka nyala lampu. Tapi untuk switch automatic bagi heat controller automatic switches, okay, kita kena letak transistor ni berada di R1. Okay, yang ni yang bukan sebenar. Kalau light tadi tu mesti letak pada R2. Up. Okay. So bagaimana kita situasi dia? Tadi kalau suhunya panas, rintangannya rendah. Betul tak? Kalau suhunya tinggi, rendah, maka rintangannya tinggi. Okay, ini jika panas. Ini jika sejuk. Okay. Kita nak sejuk ke panas untuk bunyikan siren. Di sini nak panas kan? Jika sun panas, maka rintangannya rendah. Kalau rintangannya rendah, V dia akan menjadi apa? Teruskan Transistor of transistor is low. Okay, R1 is low. Kita sebut tadi. Saturation lah, suhu tinggi Suhu tinggi, maka R1 kita ialah rendah. Jika R1 rendah, maka VB akan menjadi tinggi Menjadi tinggi. Kenapa tak perkataan tu? Dan IB akan menjadi besar. IB kita sebar di bawah IB akan menjadi besar. Jika dah besar, dia wujudlah satu bridge antara IE dan IC. Wujud bridge, dah ada wujud bridge, maka mereka melintas. Maka IE akan wujud. Jika IE yang wujud, dia akan menyalakan. Okay? Tetapi, tidak ada flow transistor dan sirens will come out. Okay, kalau low temperature, kita cakap ni masuk dah habis ke? Kita masuk bawah. Okay. Okay.
Kalau low temperature maksudnya suhu dia rendah, maka rintangannya tinggi, maka I VB kita akan menjadi rendah ni ya. VB kat sini rendah, maka IV ni akan rendah. So tak nak mampu menekan dia bila separuh je. Mana tak bersentuh dengan IC. Maka IE ni tak wujud. Kalau tak wujud maka silence-nya tak akan berbunyi. Okay. Itulah cerita dia dalam multimedia. Okay. IC is not flow, current tak boleh masuk sebab tak boleh sambung. Maka silent does not make out the sound. Okay. Alright. So senang ya transistor. Okay, kalau cuba sekali kalau LDR letak di bahagian R2. Kalau heat gunakan gunakan thermistor letak pada R1. Okay, ingat benda yang tinggi panasnya rintangannya rendah. Okay, kalau cerah rintangannya rendah, gelap rintangannya tinggi. Okay, itu je kamu kena tahu sebab apa kamu kena tulis dalam bentuk point nanti dalam essay nanti. Okay, okay, exercise. Mari kita buat kiraan. Okay, apa minat? Siren is set to make a sound when the potential difference across R2 is 4.0. Potential across R2, where is it R2? Ini R2 So R1. Kita tahu R2 kita adalah VB lah kan. Potential difference is R1 plus R2. Betul tak? So R1 kita tahu berapa. So ini tak apa saya estimate. Okay, VB kita tahu. VB kita adalah ialah 4. 4.0 kan? Sama dengan R1 kita tak tahu. R1 kita tak tahu tapi kita tahu 10 ohm. 10 kilo ohm. So VI. Apa tu buat ni? Apa benda VI kan? VI kot. VI kita lupa lah. Ni. VI. Sini depan ni VI. Sorry ya. VI depan ni ya. Oh VI. VI tinggal. So VI kita ialah 6 volt. Boleh buat kiraan kan? So 4 sama dengan 6 R1 per R1 plus 10K. So nak cari R1, selesaikan. Macam mana? Selesaikan. Ini maksudnya ini ialah IB kita adalah hidup lah kan. I tinggi. Dan kita punya R kita adalah dikesankan panas. Panas punya R kita adalah rendah. Okay, maksudnya VB kita adalah tinggi. So V kita dapat dah iaitu 4 volt. Betul tak? Okay, so soalan ni dia minta apa? R1 kita berapa? Berapa ohm? Diselesaikan tak? Macam diselesaikan? Kejap. Tadi 4. Hai, mana teknik? 4, 6 R1. So, atas jadi R1 plus R2. 4 R1 tambah 4 R2 dengan 6 R1. R2 tadi tahu kan? 10K kan? 10K kan? 10K. 4 R1 tambah 40K dengan R1. 6R. Jadi tolak lah kan? 6 tolak 2 jadi 2 R1 sama dengan R1 sama dengan 20. K. Betul tak? Tengok. Determine resistance of transmitter or the able the silence to sound. So the answer is 5K. Why? Okay, nak cek. 6. Uish. Oh, tukar unit Dia 10K lah kan? Sama, 10K. Okay.
Oh, cikgu tak tambah tadi. Sorry. Saya cikgu salah. Ayo, R1 ni sepatutnya Mana? cikgu salah. R2 bukan R1. Oh, R2. R2. Cikgu tulis R1 tadi kan? Salah. Ah, R2. Okay, R2. Itu. Okay? 10. R2. Kenapa Okey. bukan R1? Sekejap juga, Untuk Swiss panas. Kalau LGR tadi R1 ke R2? Semua R2 cikgu salah buat tadi. Sorry. Semua R2 letak formula itu betul-betul Formula untuk VB adalah VI R2 divided by R1 plus R2. Okay. Terdapat 5 kilo ohm. Okay, kalau soalan keluar sini dalam soalan suku ataupun soalan objektif, jawab aku Cara is set to make sound when the potential difference across R2 is 2.0 if in a fire resistance emission become 20 kilo. Maksud di sini VB kita adalah 2.0. 2.0. Okay. R1 Kita kita punya adalah R. 20K. Betul tak? Oh. System for transistor ni lah. Kan? 20K. So, while the siren is on. Maksudnya siren is on, berapa R2 kita? Dia kata waktu sekarang ni, V.0 ni adalah siren berbunyi, betul? Jadi kita nak tahu berapa jumlah minima untuk rintangan ni memastikan siren itu berbunyi. Mari kita kira. So, kita ada V B sama dengan VI R2 R1 plus R2. VI kita, VB kita tahu potential difference kita adalah 2 dan voltan kita lah 6. R2 kita tak tahu. R1 kita tahu kan 20K. R2 tambah dia lah. Jadi 40K tambah 2R2 6R2. Jadi 4R2 sama dengan 40K. R2 kita ialah 10K. 10. Betul tak? Cara ni Apa sama benda ke? Dia sound. Cik VB. Apa dia? Dia tulis VB. Apa dia BB? Kenapa? Asal dia buat So, VB. BB ni sebab dia cari ni. Sepatutnya jawapannya lah R2 dia nak R2. Okey lah 10K. Oh, dia jawapan dah ni. Okey, sesuai Lebih faham kalau dia cari R2 kamu tahu cara dia. Nak cari R1 pun tahu cara dia. Kalau cari VI pun tahu cara dia. Kalau cari V pun tahu cara dia. Okey. Kalau soalan keluar kamu boleh senang. Okey, contoh ni. Modify the circuit to control a fan which turn on when temperature is high. Okay, explain how the circuit. Okay, ini sesuai untuk apa ni? Peralatan apa ni? Aircon. Bila panas, kipas akan berfungsi. Sebab itulah cikgu tukarkan daripada transistor ke bawah. Nampak tak? Jadi, bila panas, okay, resistan akan menjadi rendah. Nampak tak? Kalau resistan dia rendah, VB dia akan tinggi. Nampak tak? Dia akan flow. IB akan flow masuk. So, dia akan ini bukan siren ni ialah fan Kipas akan berfungsi jika suhu panas So, IC kita akan melalui IE kita. Nampak tak? Bridge akan jalan masuk, transistor akan hidup. Okay? Kalau suhu dia sejuk, maka rintangannya tinggi, VB kita akan menjadi rendah. So, IB kita akan jadi rendah. Okay, IB dengan VB ni akan berpengaruh atas sama lain. Kalau V dia rendah, maka I dia rendah. Kalau VB tinggi adalah VB, IB dia tinggi. Okay?
So transistor is interchanged with R1. Okay, tukar je. Triflen replace with relay. Relay ni adalah switch automatic yang satu lagi lah untuk hidupkan kipas. Okay, relay is connected to fans 240 volts AC power supply. Ni diasingkan lah. Okay, jadi sesuatu tadi kan ada kuasa yang besar diasingkan, cuma kita nak hidupkan saja. Okay, ni voltan tinggi ni. Voltan tinggi, ada apa? 240 volt. Nyalakan kipas angin. Okay. 6 volt tak boleh nyala kipas angin, tak boleh nyala. Tapi ada satu switch automatic. Ini lah switch automatic dia. Yang panggil delay. Delay Kalau on saja ni, lekat saja ni, maka dia akan on. Bergantung kepada kepekaan haba. Okey. Kalau habanya panas, kalau habanya tinggi, maka rintangannya rendah. Okey. VB dia akan tinggi. So IB dia akan tinggi, maka IC dia akan bersatu dengan IB. Jadi hasilnya IE, di mana IC tambah IB hasilnya IE. So current flow maksudnya dia akan hidupkan ni. Ini akan hidup dan kipas akan berfungsi. Okay. So when temperature is high, the resistance of the transmitter become low. Seperti tadi Kalau temperature-nya adalah tinggi, resistance-nya adalah rendah. Okay, maka current pada VB ni akan tinggi dan IB juga akan tinggi. Okay, di-confuse tau. Lepas juga nak kamu faham betul-betul Potential difference across R1 it become tinggi ni Potential difference dB Okay. So IB flow when transistor is at this, but IB dia potential tinggi, maka IB dia pun tinggi. Maka dia akan flow dihidupkan transistor. So IC akan flow masuk ke dalam transistor dan bersatu dengan IB dan menghasilkan IE. IE dia emitter pengeluar, akan dihasilkan pengeluar, maka relay pada switch tadi itu akan tertutup dan menghidupkan fan. Okay, boleh faham tak ni? Mudah je. Cuma kamu fokus betul-betul dia punya tulisan. Okay, yang ni soalannya. Ini apa? Jenis apa ni? Jenis apa ni? PNP. Sebab anak panah ke atas Okay, cikgu nak rumuskan sikit kaitan dengan LDR dan automatic. Okay, tengok betul-betul guys. Okey, tengok betul Kita ada LDR. Senang je, buat petak. Okay. Buat macam tu ke bawah. Dan sambung sana dan bersambung ke atas, dia ada satu sambungan dia. Mudahlah. Ini jenis NPN. Betul tak? So, kita ada 1, 2, 3. Ini R1, R2. Okay, untuk LDR ni, untuk lampu jalan lampu jalan. Okay, kita ambil yang bahagian 2 ni. R1 ke 1, R2 bawah kan? Sorry. Kita ambil yang di bawah, letakkan dia di bawah LDR tak di bawah. So, bila waktu malam, R dia menjadi tinggi. Siang, R dia menjadi rendah. Nampak tak? Jika waktu siang, R dia menjadi rendah. Waktu malam, R dia menjadi tinggi. Tengok, dia terbalik tau. Kalau sini R dia menjadi rendah, maka V dia menjadi tinggi. Nampak tak? Ya. Okey. Kalau R dia rendah, V dia menjadi tinggi. Tapi sebalik kalau berada di bawah ni, kalau R dia rendah, tinggi, V dia menjadi rendah. Nampak tak? Kita dah confuse lah. Cikgu buat semula. Okay. LDR sambungkan dengan R1, sambungkan dengan R3, sambungkan dengan
R2. Okey, sambung. Okey, ini transistor. Sambung. Ini sambung dengan bateri lah. Satu alat switch delay ke apa sebagainya lah. Alright. Ini sambungan untuk N, PN. Okey, boleh tulis lah kalau lukis Okey, untuk LDR dulu, satu persatu. LDR dulu. Kalau malam, tolong cikgu kadang confuse sikit. Kalau malam tangannya rendah ke tinggi? Tinggi. Betul? Siang, tangannya tinggi ke rendah? Rendah. Cikgu tanya, cikgu jawab. Bagus. Okey, kalau waktu malam, tengok waktu malam biasanya lampu menyala kan? Kalau lampu menyala maksudnya IB dia adalah tinggi dan potential dia mestilah tinggi. Okey, waktu malam. Waktu malam maksudnya R dia tinggi. Okey, nampak tak tinggi Sebab dia berada di kawasan bawah kawasan bawah. Okey, untuk apa dia panggil? What? Hai. Thermistor. Thermistor. Kita percaya thermistor. Kalau detect haba tinggi, R ni adalah rendah, betul tak? Kalau detect haba rendah, R dia adalah tinggi, nampak betul Tapi untuk yang ni, kalau rendah, R dia rendah, maka IB dia tinggi. Kan, di berlawanan nampak tak? VB dia tinggi, maka flow masuk betul tak? Cikgu lukis dengan pen lain lah, tak nampak. Okay. IB dia adalah tinggi dan VB dia adalah tinggi, nampak tak? Beza dengan yang bawah ni. Kalau yang bawah ni pula, kalau R dia tinggi, VB dia tinggi, IB dia adalah tinggi, nampak tak? Dia rendah, ini tinggi. Situasinya adalah di bahagian bawah dan atas. Kalau tak, kalau transmitter tak di atas, maka detect yang rendah punya rintangan, maka IB dia akan tinggi. Okay, VB dia tinggi. Tapi kalau situasi kalau tak transistor di bawah ni, dia nak cari yang mana tinggi. R tinggi, maka VB tinggi, maka kedua-dua ni akan menghidupkan transistor. Akan hidup. Boleh faham tak? Kalau transistor ni hidup, maka switch ni akan on. Boleh? Di sebaliknya pula, kalau R dia tinggi, maka IB dan VB dia rendah. Maka tak nyala. Sama juga, kalau R dia rendah, VB dia rendah, maka IB dia pun rendah. Maka ini tak akan menyala. Ini akan jadi off. Boleh faham tak ni? Risau kawan. Susah nak buat. Susah buat dalam online ni. Kena jumpa satu kalau kau buat dalam sekolah. Okey, boleh faham? Sebab bagi biasanya untuk subjek ni, bahagian ni memang confuse sikit. Okey. Yang penting, cikgu ulang sekali lagi. Apa-apa yang berada di atas ni, untuk hidupkan switch, R dia adalah rendah. Okey. Apa-apa yang di bawah ni, R dia adalah tinggi. Jika R rendah, VB dia akan menjadi tinggi dan IB dia akan jadi tinggi. Tapi yang bawah ni pula, kalau R tinggi, VB dia akan jadi rendah, tinggi juga dan IB dia akan tinggi. Kedua-dua ni akan menghidupkan transistor akan hidup. Dia akan hidup. Bila hidup, switch akan terbuka lah. Tertutup lah. Dia faham Dan di sebaliknya, kalau sejuk macam mana, kalau malam macam mana. Kalau siang macam mana. Ni dia R1 ni ada tinggi sebab dia waktu malam. Okey. R rendah ni sebab dia panas. Boleh faham? Ini cuba gabungkan dua lita tu. Saya tak boleh gabung. Satu je. Okey. Boleh faham guys? Boleh jugalah. Aduhai, saya aku dah cubalah. Tadi
Kenapa tak bergerak ni? Next. Okay, ni soalan-soalan, cikgu tak go through soalan Aku tengok dalam buku latihan kerja kamu buat So, which is second about light? Cikgu teruskan dengan tajuk seterusnya iaitu semua kamu tengok dalam buku latihan kamu Tapi cikgu nak habiskan silibus kamu kita ni habis awal sikit supaya cikgu boleh fokus kepada soalan-soalannya. Alright, ini semua. Okay, kita masuk rectifier. Ada masa lagi? Kita habis ke 12.30 kan? Ada masih hidup lagi ni, angkat tangan. Boleh teruskan? Okay, kita masuk rectifier. Okay, apa itu rectifier? Rectifier yang cikgu sebut tadi. Daripada arus ulang-alik menjadi arus terus. Dia menukarkan current itu. Daripada ulang-alik kepada arus terus. Dia menukarkan, apa kata? Menukarkan arus ulang-alik menjadi arus terus. Arus ulang-alik bentuk macam ni. AU to AT. Okay, current. Direct current. Direct current itu contohnya seperti DG. Dekat dengan Okay. So diode digunakan bagi membina rectifier. So kita gunakan semiconductor lah. Kan diode kan semiconductor. Okay, bagaimana dia bina? Kita gunakan semiconductor diode yang kita sebut tadi lah. Diode adalah memastikan arus itu bergerak dalam keadaan satu hala. Okay. So macam mana nak bina rectifier? Rectifier ni memerlukan 4 diode pembinaannya. Kalau kamu dah baca lah. Okay. Terdapat 2 jenis rectifier. Rectifier separuh gelombang dan rectifier penuh gelombang. Apa itu penuh gelombang? Okay, untuk menempatkan gelombang ni kamu kena bantu pada OSK. OSK ni oscilloscope yang macam monitor tu yang bentuk titik tu. Benda ni kita tengok, kita pakai alat ni untuk tengok sama ada separuh ataupun penuh. Sebagai contohnya, kita sambungkan dengan AU dan kita akan sambungkan ni. Ingat AU ni terminal ni sentiasa berubah. Kejap positif, kejap negatif. Kejap positif, kejap negatif. So maksudnya sekejap masuk, kejap tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab dia tak boleh berpatah balik sebab ni ialah diode pincang hadapan. Kalau datang daripada arus sini jadi pincang songsang. Dia tak akan masuk. So arus ini bergerak sekejap masuk, kejap tak masuk. Kejap masuk, tidak masuk. Okay? So beban ni macam biasalah mesti ada rintangan lah. Rintangan boleh terbakar. Okay? Right. So rectifier separuh gelombang. Cuma separuh gelombang. Kalau cikgu sambungkan dengan OSK, kamu akan nampak ni gelombang dia. Okay, sambung OSK. Okay, pada separuh kita pertama, okay, positif. Okay, maksudnya arus akan balik Maksudnya ini adalah pincang hadapan sebab dia ada panah hadapan So dia boleh mengalir. Bila dia mengalir, apa jadi? Akan ada bacaan. Nampak tu. Tapi bila waktu kitaran yang kedua pula, terminal tu jadi negatif. Maksudnya dia tak mengalir ke atas, dia mengalir ke bawah. Yang bawah ni buat jadi positif. Nampak tak? Itu disebab ada AU ni beza sikit AT Tadi positif, tadi atas negatif, bawah ni positif. Maka arus akan mengalir ke bawah. Dia mengalir ke bawah, alamak ada pagar menghalang. Maksudnya tak boleh mengalir. Inilah dipanggil diode pincang songsang. Okay. Apa yang terjadi kat sini? Mengalir tak kat sini? Tak mengalir kan? Maka dia akan tinggal lah kosong. Sebab bila fasa yang ketiga, atau putaran ketiga, kembali balik. Atas jadi positif, kembali negatif. Nampak? Sebab tu dia ulang alik. Saat sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif sekali. Okay? Bila mengalir, maksudnya dia akan mengalir ini jadi pincang hadapan lah. Hadapan. Okay? Hadapan. Maka dia akan balik ke OS, dia akan jadi bukit balik. Tapi yang tadi tu ditinggalkan. So tapak tadi ni adalah pincang songsang sekali. Dan itu akan terusan lah menjadi macam ni. 1. Kita bawah kan? 2. 3. Okay, samalah paras. Okay, straight lah.
Okey. Ini untuk pincang separuh gelombang. Separuh je. Semuanya menunjukkan dia berada di atas, tak ada yang bawah. Tapi untuk rectifier yang ni pula, disambungkan ke empat diode. Ini semua diode. Diode. Ucapan. Sambung-sambung. Disambungkan ke empat ni, apa terjadi? Kita tengok laluan dia. Laluan. Ya. Kalau ni plat positif, ni plat negatif, harus mengalir. Okay, mengalir ke kanan, ke atas, ke bawah? Ke bawah tak boleh, ada pagar kan? Di atas, okay, mengalir ke atas. Okay, di balik bawah lah. Tak boleh kan, ada pagar kan? Tak boleh, ada Teruskan pagar. perjalanan. Masukkan beban. Okay, dan kembali semula ke sini. Mengalir ke atas, ke bawah? Dua-dua boleh kan? Tapi tak boleh masuk sini sebab ni adalah plat positif. Dia sekarang dia nak mencari plat negatif kan? Dia masuk sini. Dan sini pun boleh cari juga. Tapi ni plat positif juga. Dia akan mengalir ke bawah dan kembali ke negatif. Okay. Masa ada bacaan di situ. Sama juga kalau dia tertukar plat, dia harus mengalir dia akan memastikan sambung. Okay. Contoh dia kata sambungkan OSK. Okay, sambung. Okay, mengalir masuk. Semua mengalir Kalau ada 4 jenis yang semua mengalir, tapi mengalir ke mana? Okey, naik ke atas, ke bawah. Untuk yang kedua, putaran kedua, tukar ke plat, mengalir ke bawah pula. Okey, ni atas. Jauh sikit perjalanan dia. Apa situ boleh? Nampak? Nampak tu, dia kembali semula ke sini. Okay, semula sini. Dia tak melalui OSK, tapi OSK dibaca macam tu. Nombor 3. Boleh tu berterusan, dia jalan bukit. Mak, boleh faham? Okay. Jadilah bukit cantik sikit lah. Bukit cantik sikit. Dan tadi bukit je ni kan. Kosong, bukit. Ni tak cantik sangat. Ni dipanggil separuh gelombang. Ni dipanggil gelombang penuh. Nampak perbezaan? Rectifier penuh gelombang, rectifier separuh gelombang. Okey, latihan. Kita latihan. Partikel satu saja sini. Okey, so apa terjadi? Kita lukis sebelah, masih tak cukup. Dia akan ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab dia di bawah. Okay, terminal dia disambung gitu balik. Kalau ni pasal sini, hitam pasal sini, dia akan di atas lah. Sebab diode dia ke bawah. Okey, kalau dua, apa terjadi? Dia macam tu. Mana tak payah sampak tak apa ni? Sampak je tu. Oh ni penuh. Balik. Dia terbalik. Sebab ni terminal ni. Kalau sambung ke sini, yang ni sambung sini, dia atas lah. Tak kisah, atas bawah menunjukkan ia adalah separuh penuh dan gelombang penuh. Okey, itu saja untuk rectifier. Satu lagi ialah kapasitor. Last kapasitor. Kita boleh terangkan juga kalau masuk exam. Kapasitor senang saja. Ialah satu elektronik iaitu menyimpan dan menyah-cas. Pernah terjadi kamu buka TV, kamu tutup elektrik, apa pada TV tadi? Kamu nampak lampu tu masih menyala, betul? Masa tak? Pernah berjadi tak dengan kamu? Okay. Maksudnya ada current lagi dalam TV tu. Maksudnya dia store current. Store current tu adalah benda ni, dipanggil kapasitor. Kapasitor ni dia lebih untuk smoothkan current tadi. Itu dia punya simbol. Simbol bulat dan simbol straight lah, straight lines. Okay, so the direct current produced after the smooth. Okay, tadi kita dapat tadi yang ni. Gunakan rectifier. Rectifier tadi. Kita tambahkan dengan transistor. Tambahkan tadi rectifier tadi yang bentuk 4 persegi tadi tu. Okay. Kita sambung lagi dengan kapasitor kat situ. Okay, sambungkan dengan kapasitor secara selari Kamu akan dapati OSK ni jadi macam ni. Dia macam tu. Kita sambungin tu. Itu. Dia hampir-hampir nak jadi straight line. Secara kesimpulan jadi macam tu lah. Dia tak jadi macam bulat-bulat lagi. Tak ada lah, tak ada. Dia
Bila sambung dengan kapasitor, sambungkan selari, dia akan menjadi straight line. Ini dipanggil AT. Arus terus. Arus terus dia straight line. Arus AU jadi macam gelombang lombak tu. Kejap atas, kejap bawah, kejap atas. Pada dia bertukar-tukar terminal. Okay, kapasitor senang aja. Macam tu, contoh dia. Ini adalah gunakan rectifier atas ni, yang bawah ni. Kita akan menggunakan kapasitor yang sambung selari, jadi macam tu. Yang hampir nak jadi lurus, tapi sebenarnya akan jadi lurus. Almost smooth. Itu kan dia ringkas ni. Okay. Kapasitor is not charged up and it's, the current flow through the resistor up. So kalau kapasitor is discharged, maksudnya dia hampir, dia masih ada di current kapasitor dia menyimpan charge dan charge. Ingatlah apa fungsi kapasitor. Tengok buku rujukan lebih jelas. Okay. Dia fungsinya adalah menyimpan dan charge. Okay, dia tak simpan lama-lama. Dia akan charge. Dia akan recharge balik. Recharge dan charge. Itu fungsi kapasitor. Untuk smoothkan, untuk meratakan rectifier tadi itu fungsi dia. Sebab itulah kalau di rumah kamu ada kapasitor, sambung dia di plug mana-mana, dia akan jimat current tau. Sebab itulah kalau alat instrumen yang dijual di kedai sebenarnya dalam dia kalau kau buka itu ada kapasitor besar. Kapasitor tu untuk mengurangkan tenaga yang hilang. Tenaga haba lah. So sebab itu current di rumah kamu boleh jimatkan dengan kapasitor. Okay. Lanjutlah. Okay. So itu saja untuk ini. Kapasitor jelas senang dia. Discharge and charge. Charge and discharge. Charge and discharge. Okay. So tapi kapasitor tidak boleh berfungsi dengan arus terus. Kapasitor boleh fungsi dengan arus ulang alik. Dia sama macam transformer Ingatlah kata dia. Kapasitor. Catat tak boleh tidak boleh mengalir untuk arus terus. Tapi arus ulang alik. Dia sama macam transformer kita baca dulu, ingat tak? Transformer Sekejap naik jatuh dulu kan? Ya. Mesti kena gunakan arus ulang alik, tak boleh guna arus terus. So, kadang-kadang soalan ni tricky pada kamu. Which blocks light up continuously? W, X, Z. So, mana Y ni tak akan berfungsi sebab ada kapasitor. Right? Jadi, rasa itu sahaja untuk hari ini. Maafkan cikgu jika cikgu terlalu cepat ataupun lambat. Okay, apa-apa pun ulang kaji pelajaran dulu dan buat soalan-soalan yang cikgu bagi kamu dan buku-buku ini ada kan? Nampak? Ni buku ni nampak? Buku ni tak nampak? Ada cikgu. Okay, tolong buat ada 2 buku, kata 4 kata 5. Please do, bukannya simpan. Faham Dalam ni pun ada jawapan dia. Tolong buat latihan Cikgu tak ada nak tolong kamu dah sekarang ni. Agung pun cakap tak boleh berhenti darurat. Kena teruskan darurat. So Parlimen bersidang kata berhenti darurat tapi Agung kata tak boleh. Sebab kes kan mencecah 17,000. Sekolah takkan buka. Kata 5 tak tahu dah boleh masuk sekolah ke tidak. Kalau masuk sekolah pun kita akan belajar secara tak selesa. Semua takut COVID. Okay? Sekarang ni pun kita dapat round out survey daripada semua kelas. Hampir semua kelas ada jangkitan COVID. Pelajar kita, murid kita terkena COVID. So, cikgu mengharapkan korang lah belajar di rumah, okay, baca buku, apa-apa soalan yang ada, buku rujukan ke, buku kerja ke, buku latihan ke, okay, beli secara online, Shopee ke, beli buku latihan-latihan tu. Yang penting KSSM yang jenis yang baru. Buat, tolong buat. Okay, untuk kertas 3 korang kena buat amali tau. Cikgu dah pening nak buat dengan korang ni. Amali korang. Ada apa cikgu bincang dengan cikgu Syuhada dengan siapa yang terlibat, macam mana kita nak buat praktikal. Betul ni. Tapi yang penting korang akan masuk kelas sekolah juga nanti. Okay, so tolong jaga kesihatan, jangan kena COVID.
Kalau kena COVID, kamu bermasalah. Walaupun kamu dah sihat nanti, kamu bermasalah nanti. So, jaga kesihatan, elak daripada bertemu dengan orang lain. Okay, itu saja untuk hari ini. That's all for today class. Thank you. Kalau ada apa-apa, Thank you cikgu. Okay? Terima kasih cikgu. Okay, bye.